115 SD sebab Raja tidak boleh dan tidak akan melantik Muhyiddin sebagai PM. Parti Pribumi Bersatu Malaysia pimpinan Muhyiddin Yassin sangat lemah semangat dan hilang semangat dalam masa kurang 2 tahun selepas kehilangan kuasa. Malah Muhyiddin yang gila kuasa begitu kecewa untuk kembali semula sebagai Perdana Menteri sehingga dia terpaksa menuduh dan menyalahkan Raja Sultan Abdullah terdahulu kerana menafikan jawatan Perdana Menteri. Menyalak seperti anjing gila yang dijangkiti rabies, dia merengek, menangis dan menggerutu semasa pilihan raya kecil negeri baru-baru ini dengan dakwaan yang meragukan bahawa dia mempunyai sejumlah 115 akuan berkanun SD daripada ahli parlimen menyatakan sokongan mereka untuk beliau menjadi Perdana Menteri ke-10. Selepas menyerahkan apa yang dipanggil 115 SD kepada Istana Negara pada 21 November 2022, pengerusi Pakatan Harapan Anwar yang mendapat jawatan itu dan bukannya pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin, jawapannya mudah sahaja. Ia adalah anti melompat undang-undang. Bodoh. Walaupun Encik Muhyiddin mempunyai 115 SD yang tidak dimilikinya, Raja tidak boleh dan tidak akan meletakkannya sebagai PM. Pada mulanya Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang begitu yakin untuk membentuk kerajaan baru sehingga perayaan telah pun dimulakan pada 20 November. Kurang 24 jam selepas pilihan raya umum ke-15, pengkhianat PKR Azmin Ali tersenyum lebar walaupun kehilangan kerusi Gombak membayangkan beliau akan dilantik sebagai senator dan menjadi menteri melalui pintu belakang. Walaupun tewas kesemua 23 kerusi parlimen yang dipertandingkan di bawah panji Perikatan Nasional, Presiden Gerakan Dominic Lau berasa amat gembira kerana beliau telah memeluk semua orang yang ditemuinya semasa sidang media di Hotel Glen Mary dan pusat perkanginan golf di Subang pada hari yang sama. Ia sangat menggembirakan sehingga orang yang menyangka Perikatan telah memenangi Piala Dunia FIFA. Pengkhianat itu juga telah berbohong dan mengelirukan pengerusi GPS Abang Johari Openg untuk mempercayai bahawa Barisan Nasional telah menyertai kereta muzik itu. Semuanya terbongkar selepas Zahid menjatuhkan bom itu tanpa 30 ahli parlimen Barisan Nasional, Pakatan Harapan 82 ahli parlimen maupun Perikatan Nasional 73 ahli parlimen tidak boleh membentuk kerajaan seterusnya. Walaupun Pakatan Harapan mempunyai 112 ahli parlimen untuk membentuk kerajaan majoriti mudah, Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin mesti bekerjasama bersama Barisan Nasional. Hanya selepas Zahid berkata Barisan En Bloc belum memutuskan gabungan mana yang akan disokongnya, Perikatan Nasional membiarkan kucing itu keluar dari beg itu. Memetik undang-undang anti lompat, Zahid memberi amaran kepada ahli parlimen partinya bahawa mereka boleh kehilangan kerusi mereka jika mereka tidak mengikut barisan parti. Zahid kemudian mengetuai 26 daripada 30 ahli parlimen Barisan Nasional untuk bertemu pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim di Hotel Sri Pacific pada 20 November, membawa kepada prospek kerajaan perpaduan. Oleh itu, Encik Muhyiddin tahu penipuannya telah gagal apabila Encik Anwar turut dijemput ke istana untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 22 November 2022. Hari ketiga selepas pilihan raya yang menghasilkan parlimen yang digantung, pada Februari 2020, Muhyiddin berjaya menipu untuk menjadi Perdana Menteri ke-8 dengan hanya 108 akuan berkanun SD, tetapi kali ini tidak. Sesuatu yang menarik berlaku apabila kedua-dua Muhyiddin dan Anwar bertemu secara berasingan dengan Yang di-Pertuan Agong. Semasa Anwar tinggal kembali untuk bertemu wartawan di luar istana, Muhyiddin sangat teruk, kecewa, hanya memecut tanpa bertebu akbar. Petunjuk paling jelas bahawa ia tidak berjalan lancar dengannya, di kediamannya barulah Muhyiddin mendedahkan kepada akbar yang apa berlaku di istana. Jadi, kenapa Muhyiddin masih menangis kerana mendapat sokongan 115 ahli parlimen selepas hampir 2 tahun? Jawapannya ringkas, bersatu semakin hancur. Jawapan panjang, PAS bakal tinggalkan bersatu dan mungkin menyertai kerajaan perpaduan. Kemungkinan besar dalam bentuk perjanjian keyakinan dan bekalan kerana ia amat memerlukan pembiayaan untuk negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis yang lemah dari segi kewangan
yang dikuasai oleh golongan Islamis.